fiqh munakahat, bab nikah kahwin. Pada peringkat permulaan kan ada ayat fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini cerita dalil kepada monogami dan poligami. So kita cerita monogami dan cerita poligami. Cerita poligami pun semua dari beberapa aspek. Lalu ada muslimat dia SMS dia kata, Ustaz, ada 2-3 orang muslimat tak suka dengan Ustaz. Saya kata tak apa lah, saya akan teruskan juga kan. Ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai topik talak, fasakh, khulu', iddah, zihar dan pelbagai lagi, 2-3 orang ni mula ada WhatsApp saya sebab nak tanya masalah rumah tangga dia. Rupanya dia pun bermasalah rumah tangga, patutlah dia nampak buruknya poligami. Dia dah nampak kalau laki dia poligami macam mana lah, dia dengan dia pun tak menzalimi dia. Sebab tu, kalau kita cerita poligami, kalau ada muslimat angkat tangan, Ustaz, tak payahlah Ustaz, tak payah. Laki ni memang tak boleh berlaku adil lah. Saya akan cakap, kan, tak boleh berlaku adil, laki kau jangan samakan dengan laki-laki lain. Kalau laki kau tidak berlaku adil, jangan samakan dengan laki-laki lain. Bunyi kasar kan tuan, tapi ini realiti. Jadi bila dia bermasalah dengan suami dia nampak poligami itu bermasalah. Jangan nampak poligami itu syariat, tetapi orang yang buat. Saya selalu tuan-tuan, bila kita duduk di tempat ni, contoh ada orang ulur orang poligami kan. Ulur orang poligami, saya nak nikah seorang lagi. Saya kata, saya nak tanya kamu, semalam sembahyang berapa waktu? Semalam. Dia kata 3. Kalau macam tu, kamu tidak layak. Daripada saya sokong borang kamu, baik saya isi borang saya. Apa dia sokong borang kamu kan? Betul ke yang tu? Kan? Jadi, jangan memberatkan dan jangan terlalu meringankan. Cuma sekarang ni kita khawatir akhir zaman ni yang halal nampak macam haram. Yang haram nampak macam halal pula. Yang haram senang nak dapat. Haram tuan-tuan, sekarang ni tak perlu bayar duit tau, free pun sepah. Yang halal Allah susah nak dapat. Had seorang ni, had menjam nak kahwin, monogami nak kahwin, Allah nak buat benda halal ni susah. Dengan nak duit banyak, nak buat kenduri besar, kemudian dengan adat, dengan Allah berpinjam pula, susah. Kemudian had dah kahwin, nak kahwin seorang lagi, Allah susah pula dah. Undertaker duk tunggu kat rumah. Sorry ya tuan-tuan, bukan ni kan. Kita bagi contoh aja, bukan semua dah. Jadi tuan-tuan, betul tak kadang-kadang saya tak kata menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, tapi persepsi kita terhadap poligami seolah-olah ianya haram. Muslimat khususnya. Betul tak? Saya bagi contoh cerita Tuan-tuan, 5 minit. Oh. Okey. Tuan-tuan, katakanlah staf wanita dia terjumpa seorang staf lelaki di Sogo. Dia ni umur 40 lebih. Bawa awet umur 20. Adakah ia berakhir di Sogo ataupun dia akan jadi bahan bualan di pejabat? Akan jadi bahan bualan. Cerita sesama kata, aku nampak semalam Abang Mat bawa awet kat Sogo aku. Heran macam mana dia tua boleh dapat awet muda. Hebat tu dia. Yang guna ayat apa? Bila Abang Mat tu datang, bawa awet semalam beli. So itu situasi pertama apabila mereka dapat tahu staf ini ada awet umur 20. Situasi kedua, tiba-tiba mereka dapat tahu staf ni itu bukan awet dia, itu isteri nombor 2 dia. So perbincangan akan jadi lain. Dia tak sangka dia kesian bini pertama dia, sampai hati dia menikah lagi. Aku benci lelaki macam ni. Tuan-tuan, seolah-olah mana halal, mana haram. Patutnya nak benci tu waktu bawa awet tau, buat benda haram. Tapi bila menikah, rasa benci pula. Itu masyarakat. Kalau isteri dia dapat tahu suami dia ada awet,
So kecewa dia separuh. Sampai hati abang kan, abang duakan saya kan, abang kena tinggalkan dia, kecewa dia separuh. Tiba-tiba dia dapat tahu yang tu bukan awet suami dia, tapi isteri kedua mengamuk terus. So dari sudut persepsinya, mana halal dan mana haram. Saya tidak menuduh dia menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, tapi dari sudut persepsi, tindakan dia seolah-olah mana halal dan mana yang haram. So perbetulkan persepsi itu. Permudahkan yang halal, susahkan yang haram. Dan sekali lagi saya sebut, jangan menyusahkan yang mudah ataupun memudahkan yang susah. Dan jangan terlalu memandang ringan isu poligami, dan jangan terlalu memberatkan. Ada orang terlalu memberatkan sampai seolah-olah macam tak boleh nak poligami. Ada orang terlalu memandang ringan, dia telah mengabaikan dari sudut tanggungjawab. So Islam itu adalah agama pertengahan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf banyak pada tuan-tuan, puan dan mak sekalian. Dan tuan-tuan puan, saya saudara Taufik ada bawa majalah. Majalah ada? Tak ada. Baik. Ada kan? T-shirt untuk sumbangan dana Syria. Saya dilatih naik Presiden Syria ke. So kita sedang mengumpul untuk umat Islam di Syria. Tuan-tuan boleh dapatkannya, dan insya-Allah ada jusuk yang kita akan bantu. Baru ni tuan-tuan, kita dah buat hospital bawah tanah, tapi malamnya telah dibom sebahagiannya. Oleh rejim Bashar Assad ni. Namun penderma-penderma tetap ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut. Dan keduanya tuan-tuan boleh dapatkan sebarkan kebenaranmu ni kan. Yang ni tak ada kaitan dengan Syria. Semua saya sebut tadi ni tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Buku yang sangat baik. Saya jarang syorkan buku tuan-tuan. Yang saya pernah bawa dulu ialah buku Kenal Jihad kan, buku seorang Lieutenant Colonel bekas tentera Malaysia yang pergi berjihad di Bosnia. So saya nak supaya ramai dapatkan maklumat daripada buku ni. Begitu juga sebarkan kebenaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu